Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju, satu haluan, sehaluan. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama dalam majlis ilmu Perlis mengaji dalam segmen tuition online. InsyaAllah ilmu yang sedikit ini sekiranya berterusan lebih bermanfaat daripada ilmu yang banyak tetapi tidak diamalkan. Sebenarnya dalam proses menuntut ilmu ialah satu proses pembelajaran yang berterusan. Ya, seperti ungkapan, tuntutlah ilmu dari dalam buaian hingga ke liang lahat. InsyaAllah sama-sama kita manfaatkan. Baiklah, dalam segmen perkongsian ilmu kita pada hari ini, saya akan membincangkan tajuk yang cukup penting dalam bahasa Melayu pemahaman, iaitu penguasaan tata bahasa, aspek simpulan bahasa. Fokus pembelajaran kita pada hari ini ialah murid-murid dapat memahami maksud perkataan yang mengandungi simpulan bahasa dan seterusnya menggunakan simpulan bahasa yang tepat mengikut konteks ayat. Baiklah, sebelum kita pergi lebih jauh, kita lihat dulu apa maksud simpulan bahasa yang akan kita pelajari pada hari ini. Baik, kita lihat simpulan bahasa ialah bentuk peribahasa yang paling mudah. Ya, dia adalah subkomponen ataupun cabang daripada peribahasa yang terdiri daripada kiasan, ibarat, perumpamaan dan sebagainya. Baik, simpulan bahasa terdiri daripada 2 atau 3 patah kata atau gabungan perkataan yang membawa maksud yang tertentu. Biasanya maksud simpulan bahasa ini berbeza daripada perkataan sebelum ini. Ya, simpulan bahasa, perkataan yang terhasil daripada simpulan bahasa mengandungi maksud yang tersirat, iaitu maksud di sebalik perkataan itu sendiri. Ya. Selepas ini kita akan mendalami maksud tersirat tersebut. Ya. Baik, ya, kita lihat dalam masyarakat Melayu, penggunaan simpulan bahasa bertujuan untuk menyampaikan perasaan, hasrat dan menggambarkan situasi, sifat dan tingkah laku seseorang. Ya, kalau kita lihat pada zaman dahulu, masyarakat Melayu manis tutur bicaranya, halus budi pekertinya dan bijak pertimbangannya. Maksud dia, kiranya untuk memberi teguran dan sebagainya, nak menyampaikan perasaan. Maksud dia tak terus. Maksud dia menggunakan bahasa yang maksud yang tersirat, ya, supaya seseorang tidak tersinggung dengan kata-kata yang mungkin agak kasar, ya, dan seterusnya menjaga hubungan dalam masyarakat itu sendiri. Ya. Baik, tadi kita dah memahami maksud simpulan bahasa. Sekarang kita pergi kepada jenis simpulan bahasa, iaitu terdapat 2 jenis, iaitu simpulan bahasa yang sama tetapi maksud yang berbeza, dan satu lagi simpulan bahasa yang berbeza tetapi membawa maksud yang sama. Nanti sama-sama kita akan pelajari.
Baik, fokus kita yang pertama ialah simpulan bahasa yang sama tapi maksud berbeza. Okey, contohnya ada angin. Ya. Ada angin ni membawa maksud mempunyai kemahuan atau keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Okey, contohnya kita belajar betul sungguh-sungguh untuk mendapat keputusan yang lebih cemerlang. Itu ada angin lah. Satu lagi, sikap atau perasaan seseorang yang suka meninggi diri. Ini antara sikap sifat-sifat mazmumah lah ya, dan ada dalam diri kita. Cuba kita elakkan agar kita menjadi seorang yang sentiasa merendah diri dan sebagainya ya. Sikap-sifat ataupun nilai-nilai yang murni. Baik, contoh seterusnya ialah simpulan bahasa atas pagar ya. Atas pagar di sini cikgu dah kelaskan dia mempunyai 3 maksud yang berbeza ya. Okey, contoh yang pertama, dia berkecuali. Maksud atas pagar, dia berkecuali lah. Maksud dia tak sokong mana-mana kumpulan A dan juga kumpulan B. Dia bersikap berkecuali. Dan satu lagi, tidak masuk campur. Dalam urusan setengahnya, mungkin dalam satu situasi dia tengah bertengkar dan sebagainya, rakan tengah bertengkar, jadi dia tak menyibukkan diri. Maksud tak masuk campur lah. Jadi kalau kadang kita masuk campur ni boleh mengeruhkan lagi keadaan ya. Dan satu lagi, luluslah. Ya, atas pagar. Tidak gagal, maksud dia pencapaian yang sederhana saja. Selalu kita tanya dapat berapa? Cukup-cukup makan je atas pagar. Mungkin kalau markah lulus tu 40, mungkinlah dia dapat 42 dan pencapaian agak sederhana. Itu maksud atas pagar. Baik, seterusnya contoh yang kedua, yang ketiga bagi simpulan bahasa yang sama tetapi maksud berbeza. Contohnya anak buah. Anak buah ni mempunyai 2 maksud. Yang pertama, berada di bawah penguasaan seseorang. Okey. Maksud dia contohnya kita bekerja atas majikan, ada bos dan sebagainya. Dan satu lagi ialah yang anak buah yang membawa maksud anak saudara ya. Anak saudara ni kalau di Perlis ni dia lebih sinonim lah dengan anak menakan. Okey, kalau anak saudara mungkin tak faham. Okey, kalau di Perlis ni anak menakan lah. Ya. Baik, contoh kita yang kedua, yang seterusnya ialah langgar bahasa. Langgar bahasa membawa maksud bercakap dengan menggunakan bahasa yang kasar. Ini sifat yang tak boleh kita amalkan ya. Maksud dia kita sentiasa bertutur dengan bahasa yang sopan santun, tak perlu meninggikan diri. Okey. Baik, seterusnya yang kedua bermaksud langgar bahasa ni maksud tingkah laku atau perbuatan yang melanggar adat ya. Kalau kita lihat masyarakat Melayu pada zaman dahulu lagi sampai sekarang, dia memang kaya dengan adat dan budaya dia sendiri. Contohnya di sini adat yang begitu ketara bagi masyarakat Melayu ialah menanggalkan kasut. Cuba bagi yang nampak dia contoh yang lebih ketara ya. Contohnya dalam masyarakat Melayu nak masuk dalam rumah dia buka kasut. Tanggalkan kasut kat luar rumah. Tapi setengahnya yang melanggar adat tu, setengah kita lihat pakai kasut sampai dalam rumah, sampai ke tempat tidur atas katil dan sebagainya. Ini perbuatan ni adalah melanggar adat ataupun langgar bahasa. Sebab kalau dalam Islam dia lebih mementingkan kebersihan. Mungkinlah kasut kita tu pergi ke merata tempat dan terlekat najis-najis yang tak sepatutnya kita bawa masuk ke dalam rumah ya. Baik, yang jenis yang kedua ialah simpulan bahasa yang berlainan ya, tetapi mempunyai maksud yang sama. Okey, kita tengok contoh yang cikgu beri di sini ialah muka tembok. Muka tembok, muka talam, muka tebal. Yang ini membawa maksud ketiga-tiga simpulan bahasa ni walaupun berbeza, okey, tetapi memberi maksud yang sama, iaitu seseorang yang tidak mempunyai perasaan malu. Tak malulah ya. Duduk lepak-lepak kat tepi-tepi tepi tembok dan sebagainya, jadi kutu embun dan sebagainya, tak ada perasaan malu. Ya, kadang kita tengok perbuatan setengah tu bangga pula dengan perbuatan yang tak sepatutnya didedahkan, yang kita katakan viral sekarang ni ini maksud dia simpulan bahasa yang kita boleh kaitkan dengan seorang yang tidak mempunyai perasaan malu ya. Baik, yang seterusnya contoh makan suap. Makan suap, tumbuk rusuk, duit kopi. Ini membawa maksud seseorang yang menerima rasuah
ataupun suapan ataupun sogokan. Ini amalan kalau dalam masyarakat ini tidak berintegriti, ya. Maksud dia menerima rasuah ataupun suapan, yang salah di segi undang-undang dan juga di sudut agama. Baik, yang seterusnya, simpulan bahasa yang berlainan kita tengok tetapi mempunyai maksud yang sama. Contoh perkataan cikgu beri di sini, tua keladi, tua lengkuas, tua kutuk. Cikgu teringat ni, cikgu suka menonton filem-filem P. Ramlee. Satu yang cikgu ingat, tua kutuk tak sadar diri. So kita dengar dalam filem-filem P. Ramlee kan. Okey, ini maksud dia ketiga-tiga simpulan bahasa ni, tua keladi, tua lengkuas, tua kutuk. Maksud dia seseorang yang sudah tua, tetapi berperangai tidak senonoh ataupun berkelakuan jahat, ya. Baik. Tadi kita dah berdua bentuk, iaitu simpulan bahasa yang mempunyai maksud yang sama dan juga maksud yang berbeza, ya. Baik, seterusnya kita pergi kepada bentuk simpulan bahasa itu sendiri supaya kita senang nak kelaskan, kita senang nak pelajari, ya. Yang pertama, bentuk dia penggunaan kata nama am, ya. Contohnya diberi di sini anak buah, ya. Anak buah tadi cikgu dah terangkan maksud dia anak saudara ataupun kat Perlis ni kita panggil anak menakan, okey. Buah tangan ni maksud dia hadiah lah, ya, pemberian kita bawa, contoh nak melawat rakan-rakan atau saudara mara berada di hospital, bawa buah tangan, okey. Lipas kudung, okey, contohnya melakukan kerja dengan pantas, dan juga cekap dan batu api. Batu api ni kalau orang kampung cikgu dia kata firestone. Maksud dia batu api dia suka melaga-lagakan orang, seseorang dan juga kumpulan, ya. Baik. Contoh perkataan yang kita cikgu warnakan merah itu iaitu perkataan anak, buah, lipas dan batu merujuk kepada kata nama am, yang telah kita pelajari di sekolah bersama guru kamu. Okey, baik. Penggunaan yang kedua ialah melibatkan penggunaan kata kerja, ya. Contohnya pasangan. Maksud dia kita membuat impian, memasak impian, okey, ajak-ajak ayam. Contohnya sekarang ni dalam kemajuan teknologi kita tengok kita masukkan pelbagai makanan kita makan, maksud dia mainlah makan. Kini maksud ajak-ajak ayam je. Maksud dia ajak secara tak bersungguh-sungguh lah, ya. Okey, dan ambil berat, maksud memberi perhatian, ya. Okey, kita lihat di situ perkataan yang cikgu warnakan merah itu perkataan pasang, ajak-ajak dan ambil, kita merujuk kepada kata kerja. Mungkin selepas ni kamu boleh kategorikan, ya, mengikut penggunaan, ya. Baik, seterusnya bentuk yang ketiga ialah berkaitan dengan penggunaan kata adjektif, iaitu kata sifat, ya, dalam simpulan bahasa. Contoh cikgu beri di sini ialah kecil hati. Kecil hati ni maksud dia tersinggunglah mungkin perbuatan kita, secara kita sengaja ataupun tidak sengaja dia menyentuh perasaan ataupun tersinggung perasaan dia. Ni besar kepala, seorang yang sombong, dan bodoh sepat. Okey, bodoh sepat ni maksud dia seseorang yang nampak macam bodoh je, tapi sebenarnya dia banyak berfikir dan seorang yang berilmu. Bodoh sepat, Baik, contoh yang cikgu warnakan di situ perkataan bagi kecil, besar dan bodoh di situ merujuk kepada kata adjektif, ya. Baik, bentuk simpulan bahasa kita yang seterusnya ialah penggunaan kata nama khas, ya. Kata nama khas cikgu beri contoh di sini Abu Jahal lah, ya. Abu Jahal, Abu Nawas dan Mak Jenin. Ni Abu Jahal ni kalau simpulan bahasa merujuk kepada seorang yang berkelakuan jahat ataupun tidak mempunyai nilai-nilai yang murni. Maksud dia Abu Nawas ni seorang yang penuh tipu muslihat. Dan Mak Jenin ni begitu sinonim dalam cerita-cerita rakyat bagi masyarakat Melayu. Khususnya Mak Jenin ni dia merujuk kepada seseorang yang suka berangan, ya. Berangan tak ke mana pun, ya. Kalau kita berangan tanpa usaha kita takkan sampai ke mana-mana. Baik, cukuplah di situ. Maksudnya simpulan bahasa yang cikgu beri contoh di atas tadi, Abu Jahal, Abu Nawas dan Mak Jenin merujuk kepada kata nama khas, ya. Baik, di sini cikgu beri contoh-contoh simpulan bahasa yang mungkin
murid-murid telah pelajari di sekolah ataupun sudah ada pengetahuan sedia ada. Okey, dan biasa kalau kita nak kumpulkan maksud simpulan bahasa ni beratus-ratus ya. Kita tengok dia punya simpulan bahasa yang terdapat dalam bahasa Melayu. Ini menerangkan bahawa bahasa Melayu ni satu bahasa yang kaya dengan kosa katanya. Sebab itulah dia dituturkan di banyak negara Baik, cikgu bagi contoh yang sering kita pelajari di sekolah dan juga kita lihat banyak soalan-soalan yang mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan simpulan bahasa tersebut. Contoh yang pertama, air muka. Nah, air muka ni untuk makluman murid-murid, untuk pembelajaran ini cikgu akan beri contoh simpulan bahasa, maksud dia dan juga contoh ayat supaya murid-murid dapat lebih memahami dan dapat membezakan antara simpulan bahasa dengan satu simpulan bahasa yang lain. Ya, contoh yang pertama ialah air muka. Air muka ni membawa maksud wajah seseorang. Kalau kita tengok riak wajah dia, maksud dia wajah seseorang tu dapat menggambarkan perasaan hati dia. Contoh dia kalau dia gembira, pasti muka dia berseri-seri. Okey. Perasaan kalau kita tengok dalam emoji WhatsApp dan sebagainya, ada emoji gembira, sedih, kecewa, rasa bersalah dan sebagainya. Ini maksud dia riak wajah seseorang tu melambangkan apa perasaan dalam hati tersebut. Baik, seterusnya wajah seseorang, contoh cikgu beri di sini, air muka Puan Aina berseri-seri apabila memenangi pertandingan menghias kek. Maksud dia jaranglah kita tengok air muka dia gembira, tapi air muka dia sedih. Jarang kita tengok, maksud dia tak selari maksud dia riak muka tu dengan air muka dia dengan perasaan dia. Mungkinlah kita lihat ada juga orang gembira sampai menangis. Maksud dia itu berbezalah mungkin dia tak sangka ataupun terlalu gembira sampai mengalirkan air mata Baik, yang kedua yang bawa maksud simpulan bahasa yang sama tapi maksud yang berbeza yang kita bincangkan pada awal tadi. Maksud dia maruah maruah yang perlu kita pelihara, maruah diri kita sendiri, maruah keluarga, maruah bangsa dan seterusnya, maruah negara. Itu kalau kita pergi contoh yang lebih jauh Baik, contoh ayat di sini yang telah cikgu berikan ialah Siti sentiasa menjaga air muka keluarganya apabila berada di tempat kerja. Maksud dia ketika kita berada di luar, di rumah dan juga di luar. Maksud dia kita mesti menjaga maruah keluarga kita. Maruah diri sendiri, maruah keluarga agar tidak tercemar dan memalukan keluarga. Selalu kita melihat pernah mendengar peribahasa seperti menconteng arang ke muka. Baik. Seterusnya simpulan bahasa yang seterusnya ialah alas perut alas perut maksud dia makan sedikit sahaja agar tidak lapar. Maksud dia kalau utara ni dia panggil lapik perut, maksud dia makan sikit saja, tak makan banyak, sementara nak tunggu makan makanan yang lebih berat contoh ayat di sini cikgu beri, Safrina alas perut dengan sekeping roti sebelum pergi ke sekolah. Contoh yang simpulan bahasa seterusnya ialah ikat perut. Berbeza dengan alas perut yang cikgu terangkan sebentar tadi. Ikat perut ni bermaksud menahan lapar kerana berjimat Mungkin kita lihat pada musim PKP ni ada jiran kita ataupun rakan-rakan kita yang terpaksa ikat perut sebab tidak dapat bekerja dan sebagainya. Sama-sama kita bantu jengah-jengah jiran kita sama ada makanan ataupun tidak Baik. Contoh ayat di sini, keluarga Puan Rokiah terpaksa ikat perut setiap hari sejak suaminya meninggal dunia. Baik. Simpulan bahasa kita yang seterusnya ialah batu api. Batu api bermaksud orang yang suka menghasut. Orang suka menghasut ni tak boleh duduk diam. Ada saja kelemahan orang lain yang dia nak lihat. Kadang sedikit saja kelemahan tu maksud banyak lagi kebaikan tapi dia memandang dari sudut yang berbeza baik. Batu api bermaksud orang yang suka menghasut. Contoh ayat di sini, Alif tidak digemari oleh rakan-rakannya lantaran sikapnya yang suka menjadi batu api.
Baik, simpulan bahasa kita yang seterusnya ialah durian runtuh. Durian runtuh ni membawa maksud mendapat rezeki yang tidak disangka-sangka, ya. Siapa tahu rezeki adalah milik Allah, ya. Dia akan beri pada umat dia, yang terpilih, insya-Allah. Okey. Baik, contoh ayat di sini, hakim mendapat durian runtuh apabila diumumkan sebagai pemenang peraduan teka silang kata itu. Ini maksud rezeki tidak disangka-sangka, ya. Baik, perkataan kita yang seterusnya ialah putih mata. Putih mata membawa maksud kecewa, ya. Baik, contoh ayat di sini ialah Fakrul putih mata apabila gagal mara kepusingan akhir pertandingan bercerita. Okey. Baik, simpulan bahasa yang seterusnya ialah langkah seribu. Langkah seribu ni bermaksud berlari kerana ketakutan. Okey, biasanya dikejar oleh anjing dan sebagainya, ya. Baik, contoh ayat yang cikgu berikan di sini, Badrul membuka langkah seribu apabila dikejar oleh anjing liar itu. Baik, simpulan bahasa kita yang seterusnya ialah lipas kudung. Ya, lipas kudung ni membawa maksud melakukan kerja dengan pantas dan cekap. Ya, contoh ayat di sini, Puan Salmi menyiapkan tempahan baju kurung pelanggannya seperti lipas kudung, iaitu melakukan kerja dengan pantas dan cekap. Simpulan bahasa yang seterusnya ialah adu domba. Adu domba membawa maksud melaga-lagakan seseorang ataupun sesuatu kumpulan. Ya, maksud ini adalah sikap yang tidak baik. Ya, kadang kita selalu melaga-lagakan seseorang, dia boleh mengeruhkan hubungan antara rakan, keluarga dan juga dalam masyarakat, ya. Contoh ayat yang cikgu berikan di sini ialah Kamil dipulau oleh rakan-rakannya lantaran sikapnya yang suka mengadu domba. Okey, dipulau maksud dia sini maksud dia orang tak berkawan ataupun tak bergaul dengan dia, ya. Baik, simpulan bahasa kita yang seterusnya ialah rambang mata. Okey, rambang mata begitu sinonim lah, dalam masyarakat kita. Ini membawa maksud sukar membuat pilihan. Okey, contoh kalau kita pergi pasar raya dan sebagainya, tak tahu nak pilih yang mana satu. Semuanya cantik-cantik, akhirnya pilih, bawa balik kat rumah, pilih yang tak cantik, sebab rambang mata, suka nak buat pilihan. Okey. Baik, contoh ayat yang boleh cikgu berikan di sini ialah Alisa rambang mata melihat barang perhiasan yang dijual di kedai itu. Okey. Baik, perkataan kita yang seterusnya ialah serkap jarang. Okey. Serkap jarang ni membawa maksud membuat tuduhan tanpa usul periksa. Okey. Kita cuba elakkan. Okey, maksud dia kita kadang dalam masyarakat kita selalu kita maksud dia salah sangka, ya, berprasangka buruk, ya, pada rakan kita. Mungkinlah kalau kita tengok kat sekolah, rakan kita tak hadir ke sekolah selama beberapa hari, mungkin kita sangka tu malas tu nak datang ke sekolah. Padahal mungkin dia tak sihat, patah tangan dan sebagainya. Yang ni kita hendaklah sentiasa berprasangka baik, ya. Serkap jarang di sini membawa maksud membuat tuduhan tanpa usul periksa. Contoh ayat yang boleh cikgu berikan di sini, kita tidak boleh bertindak secara serkap jarang sahaja apabila tidak mengetahui keadaan yang sebenar. Ya? Baik, simpulan bahasa kita yang seterusnya, ayam tambatan. Ayam tambatan membawa maksud seseorang yang menjadi orang harapan dalam sesuatu pertandingan. Okey, contoh ayat di sini,
Danish menjadi ayam tambatan pasukan bola sepak sekolahnya. Ini maksud dia menjadi orang harapan, ya. Baik, simpulan bahasa kita yang seterusnya, bidan terjun. Okey, bidan terjun ni maksud dia bukan bidan tu terjun dalam sungai dan sebagainya, tetapi membawa maksud yang tersirat, iaitu mengambil alih tugasan secara tiba-tiba. Okey. Contoh di sini, contoh ayat, Wawa terpaksa menjadi bidan terjun dalam majlis itu apabila pengacara majlis mengalami sakit tekak. Okey. Simpulan bahasa seterusnya ialah batu loncatan. Ya, batu loncatan membawa maksud sesuatu yang dijadikan alat untuk mendapatkan sesuatu. Contoh ayat, mereka dijadikan batu loncatan olehnya untuk mendapat peluang kenaikan pangkat. Ya, kadang berlaku situasi kita memperalatkan seseorang untuk mencapai tujuan kita. Itu adalah sesuatu yang nilai yang tidak baik kita amalkan, ya. Simpulan bahasa seterusnya ialah hidung tinggi. Hidung tinggi membawa maksud sombong atau tinggi diri. Ya, contoh ayat, Alia bersikap hidung tinggi kerana keluarganya kaya dan terkenal. Ya. Wang muka. Wang muka bermaksud wang pendahuluan, ya. Kalau dalam masyarakat kita, okey, kalau kat kampung cikgu dia panggil deposit. Wang deposit. Mungkin wang pendahuluan tak faham, okey, dalam masyarakat dia panggil deposit, Tapi wang pendahuluan yang kita beri, maksudnya kita tak bayar sepenuhnya lagi, ya. Contoh ayat di sini, Encik Nazrul membayar wang muka untuk membeli motosikal Y15 idamannya. Maksud dia bayar sedikit dulu, bukan bayar sepenuhnya. Contohnya kalau Y15 tu dalam 10,000, 9,000 lebih dia bayar 10% dan sebagainya, ya. Itu adalah kita panggil wang muka ataupun wang pendahuluan. Baik, seterusnya paku Belanda. Paku Belanda bermaksud harga tetap. Maksud tak ada tawar-menawar. Kita letak harga RM20, 90 sen, 99 sen. Itulah harga yang patut kita bayar, Itu adalah harga tetap. Contoh ayat di sini, harga barang di kedai itu paku Belanda. Sia-sia sahaja mereka menawarnya. Okey, selalu kita pergi ke pasar raya memang harga tetap, ya, tak perlu tawar-menawar. Okey. Baik, kita dah mempelajari beberapa contoh simpulan bahasa yang banyak cikgu sampaikan tadi ataupun pengetahuan sedia ada kamu. Kita uji minda kita. Okey, mungkin anak-anak tengah bercuti sekarang. Okey. Tugasan yang cikgu bagi sekarang ialah senaraikan 5 simpulan bahasa yang menggunakan perkataan makan. Bermula daripada makan. Banyak dah cikgu beri contoh di atas tadi ataupun pengetahuan sedia ada kamu. Dan juga senaraikan 5 simpulan bahasa yang menggunakan perkataan anak. InsyaAllah di hujung siaran nanti kita akan lihat, ya, jawapannya sama ada menepati apa yang telah kita pelajari sebelum ini, ya. Baik, kita akan pergi kepada slide kita yang seterusnya. Kita dah mempelajari beberapa contoh simpulan bahasa yang perlu kita kuasai. Sekarang kita pergi kepada aktiviti pengukuhan, ya. Sekarang biasanya kita tak tahu takat mana kita memahami sesuatu perkataan ataupun sesuatu ayat selagi kita tidak diuji, ya. Baik, ujian pengukuhan untuk murid-murid pada hari ini ialah menjawab soalan yang berkaitan dengan simpulan bahasa. Okey. Latihan yang pertama ialah latihan bahagian B, iaitu soalan subjektif. Ya, ni soalan 22 ni adalah soalan UPSR bagi tahun 2019, ya. Walaupun pada tahun ini kita ujian UPSR dibatalkan, tapi seperti mana cikgu
sampaikan tadi, sebenarnya pembelajaran kita adalah sepanjang hayat, ya, untuk kita mendapat kemahiran, pengetahuan, bukan semata-mata untuk kita menghadapi peperiksaan, ya. Okey, untuk soalan 22 bagi tahun 2019, arahan pilih simpulan bahasa yang paling sesuai untuk diisi pada tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah. Okey. Semasa teknik menjawab yang pada slot yang lalu, cikgu memberi beberapa tips bagaimana kita untuk menguasai, ya, untuk bahagian B, ya. Contohnya kita memahami setiap perkataan ataupun arahan-arahan dan juga rangsangan-rangsangan jawapan yang telah diberikan, ya. Baik, nombor ni antara rangsangan jawapan simpulan bahasa yang diberikan ialah telinga kuali. Okey, telinga kuali, pekak badak, akar kancil dan juga ulat buku. Okey, ni pekak badak, satu sinonim lah, ya, dalam masyarakat kita untuk mendengar, okey. Okey, akal kancil seorang yang bijak dan ulat buku orang suka membaca, ya. Baik, soalan 1, Ramli digelar tempat kosong kerana selalu berada di perpustakaan untuk mengulang kaji pelajaran, ya. Biasanya orang yang macam ni selalu berada di perpustakaan, mengulang kaji pelajaran, selalu membaca buku, kita gelarkan apa. Okey. Baik, yang kedua, pekerja binaan itu tidak menyahut panggilan penyeliannya kerana dia tempat kosong. Okey. Biasanya orang tak mendengar ni, dia ada simpulan bahasa khas dia, ya. Baik, kita lihat bagaimana untuk menjawab soalan ini. Pastikan murid-murid memahami, ya, simpulan bahasa, keempat-empat simpulan bahasa yang telah diberikan. Supaya kita, apabila kita memahami sesuatu perkataan ataupun rangkai kata, insya-Allah kita dapat membuat pilihan yang tepat untuk kita menjawab sesuatu soalan yang telah diajukan, ya. Okey, untuk ayat yang pertama, Ramli digelar ulat buku kerana selalu berada di perpustakaan untuk mengulang kaji pelajaran, ya. Baik, yang kedua, jawapan untuk yang kedua, pekerja binaan itu tidak menyahut panggilan penyeliannya kerana dia pekak badak. Ni pekak badak maksud dia mempunyai masalah pendengaran. Kalau kat kampung cikgu dia panggil sound trouble. Okey. Baik, ini adalah contoh soalan bahagian A yang berkaitan dengan simpulan bahasa, iaitu soalan UPSR 2007. Zulkifli telah meluahkan tempat kosong untuk memiliki sebuah komputer riba kepada ibunya. Okey, di sini seperti mana telah kita pelajari, kita gariskan kata kunci, ya, untuk kita mencari jawapan yang tepat, ya. Ingat, cari jawapan yang tepat, ya, bukan cari jawapan yang betul. Baik. Untuk soalan ini, kita garis dahulu kata kunci. Maksud dia meluahkan, kita boleh gariskan di sini, yang cikgu warnakan merah di situ. Dan satu lagi, memiliki sebuah komputer riba. Maksud dia meluahkan apa? Okey, yang pertama, ada hati. Maksud ada hati ni maksud dia ada impian, ada hasrat dia. Okey, isi hati maksud dia keinginan ataupun kemahuan. Ya. Teringin untuk memiliki sesuatu. Ambil hati ni maksud dia, contoh dia ambil peduli, dan juga satu lagi ambil hati ialah kita cuba memujuk seseorang. Mungkin kita buat salah pada mak kita buat sesuatu yang disuka untuk ambil hati dia. Dan satu ni ialah jantung hati. Maksud jantung hati ni ialah kekasih, ya, ataupun seseorang yang dicintai dan juga dikasihi. Okey. Untuk jawapan bagi soalan ini, Zulkifli telah meluahkan isi hati untuk memiliki sebuah komputer riba kepada ibunya, ya. Baik, contoh simpulan bahasa untuk mengukuhkan pemahaman kita pada hari ini ialah, nampaknya kita terpaksa tempat kosong kerana bekalan makanan semakin sedikit, kata ketua pengakap itu kepada rakan-rakannya. Alhamdulillah kita dah pelajari, ya, di atas tadi, ya, dalam pembelajaran sebelum ni, dan juga murid-murid ada pengetahuan sedia ada untuk menjawab soalan ni, cikgu harap. Okey, alas perut kita dah pelajari daripada awal sesi tadi. Alas perut ni maksud dia makan sedikit saja.
ya, untuk kita makan yang lebih banyak. Mungkin sarapan pagi kita makan sekeping roti, sama tengah hari kita akan makan nasi dan sebagainya, alas perut. Ikat perut ni maksud dia berjimat cermat, ya. Mungkinlah bekalan makin kurang dan sebagainya. Makan hati. Makan hati ni maksud dia kecewalah ataupun tersinggung dengan perbuatan seseorang. Dan seterusnya makan garam. Makan garam ni maksud dia bukan makan garam yang di rumah tu, ya. Makan garam banyak-banyak boleh jadi penyakit darah tinggi. Maksud makan garam di sini orang yang banyak pengalaman. Ya, pastikan, ya, anak-anak memahami keseluruhan ataupun semua, ya. Maksud dia rangsangan jawapan yang diberikan faham maksud supaya kita dapat menjawab mengikut konteks ayat yang sesuai, ya. Baik, untuk menjawab soalan ni cikgu dah warnakan kata kunci. Untuk menjawab dengan tepat, kata kunci di sini bekalan makanan semakin sedikit, ya. Maksud dia simpulan bahasa yang tepat di sini ialah ikat perut, ya. Baik, soalan kita yang seterusnya. Okey, penduduk kampung itu mendapat tempat kosong sebagai sebahagian daripada pampasan selepas tanah mereka diambil bagi pembinaan lebuh raya. Jadi kita dah pelajari, ya, cikgu dah bagi contoh simpulan bahasa yang sesuai dan juga ayat, ya, yang sesuai berdasarkan simpulan bahasa yang telah diberikan. Okey, kita lihat wang kopi, ya. Ada juga disebut duit kopi. Wang kopi ataupun duit kopi ni bermaksud dia suapan, ya, maksud dia sogokkan ataupun bagi rasuah. Okey, untuk mendapat sesuatu bagi sogokkan, bagi rasuah, ya. Seterusnya wang muka, ya. Kita dah pelajari tadi, maksud dia pendahuluan. Ataupun kita selalu dalam masyarakat kita lebih memahami deposit, maksud kita bayar sedikit dahulu. Okey. Wang hangus ni wang belanja yang kita bagi contohnya dalam adat peminangan, bagi wang hangus, wang belanja 10,000, dia tak ambil balik dah. Maksud wang belanja dah tak dikembalikan. Dan seterusnya wang belanja ataupun wang saku, simpulan bahasa yang sama dengan dia, maksud dia duit belanja, ya. Okey, seperti mana yang kita pelajari, murid-murid gariskan kata kunci dahulu, ya. Kata kunci di sini mendapat dan sebahagian daripada pampasan, itu adalah kata kunci yang tepat di situ untuk kita memilih jawapan yang tepat, ya. Okey, jawapan bagi soalan ini ialah penduduk kampung itu mendapat wang muka sebagai sebahagian daripada pampasan selepas tanah mereka diambil bagi pembinaan lebuh raya, ya. Baik, latihan pengukuhan untuk kita sama-sama pelajari pada hari ini ialah Lilian mendapat tempat kosong setelah memenangi peraduan teka silang kata. Okey, pastikan murid-murid memahami, ya, maksud simpulan bahasa atau rangsangan jawapan yang telah berikan. Gaji buta bermaksud di sini orang yang mendapat upah, ya, tetapi tidak melakukan kerja secara bersungguh-sungguh. Itu kita panggil gaji buta. Okey, duit kopi ataupun wang kopi itu adalah rasuah ataupun suapan, ya, yang diberi. Seterusnya wang saku. Wang saku ataupun duit belanja yang kita terima daripada ibu bapa masa kita pergi sekolah dan sebagainya. Seterusnya ialah durian runtuh yang kita pelajari pada awal tadi, iaitu mendapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi apabila kita memahami maksud simpulan bahasa, okey, seterusnya kita dapat membuat pilihan yang tepat untuk mencari jawapan, ya. Okey, di sini seperti cikgu maklumkan, tips untuk menjawab soalan objektif, kita garis kata kunci. Kata kunci di sini ialah memenangi peraduan. Memenangi peraduan. Okey, maksud di sini kita maksud dia rezeki yang tak disangka-sangka lah, ya. Okey, jawapan untuk soalan ini, Lilian mendapat durian runtuh setelah memenangi peraduan teka silang kata. Okey, latihan pengukuhan yang seterusnya. Keluarga Encik Ramli tempat kosong kerana sebaik saja mereka tiba di rumah, makanan telah terhidang. Okey, langkah kiri maksud dia bernasib tidak baik ataupun bernasib malang. Okey, langkah kanan pula ialah bernasib baik, ya. Langkah 1000, kita dah pelajari pada awal tadi, cikgu dah beri maksud langkah 1000 maksud dia lari tidak tentu hala ataupun kerana ketakutan. Okey, seterusnya langkah bendul. Okey, dalam masyarakat Melayu langkah bendul ni satu ungkapan ataupun simpulan bahasa yang
diberikan apabila adik cikgu bagi contohlah mencari yang lebih senang untuk anak-anak memahami. Adik maksud dia kahwin dahulu daripada kakak dan abang dia. Okey, dalam masyarakat Melayu yang penuh kesantunan, biasanya masa ada peminangan, masa dalam proses peminangan, kakak ataupun abang tu akan diberi sepersalinan ataupun diberi hadiah lah ataupun maksud dia untuk agar tidak menyinggung perasaan dia. Mungkin malu, mungkin adik dia lebih kahwin dahulu bertemu jodoh berbanding kakak dan abang. Ini maksud dia langkah bendul Okey, di sini kita gariskan kata kunci di sini. Sebaik sahaja mereka tiba, sampai saja kat rumah tengok makanan dah hidang, alhamdulillah, rezeki di depan mata. Okey, jawapan yang tepat di sini, keluarga Encik Ramli langkah kanan kerana sebaik saja mereka tiba di rumah saya, makanan telah terhidang. Okey, latihan pengukuhan kita yang seterusnya. Rosman amat disenangi oleh saudara mara kerana tempat kosong yang sopan. Okey, ramah mesra. Satu majlis maksud dia suar kenal, ramah mesra. Seterusnya budi bicara. Okey, maksud di budi bicara ni maksud dia menggunakan penyelesaian kita sendiri, budi bicara kita Dan air muka. Air muka kita dah pelajari tadi, maksud riak muka ataupun maruah seseorang. Tutur kata. Tutur kata ni apa yang kita cakap, apa yang kita tuturkan pada setiap hari itu. Okey. Baik, seterusnya garis kata kunci. Kata kunci di sini ialah disenangi dan sopan. Okey. Jawapan bagi soalan ini, Rosman amat disenangi oleh saudara mara kerana tutur kata yang sopan. Ini adalah antara nilai yang murni yang perlu kita amalkan dalam kehidupan kita seharian. Kerana insan yang paling banyak masuk syurga ialah mereka yang berakhlak mulia. Ingat kata-kata tu. Baik, seterusnya contoh soalan pengukuhan bagi simpulan bahasa seterusnya. Strategi pertahanan yang tidak menjadi, akhirnya tempat kosong kerana pihak lawan berjaya menjaringkan beberapa gol. Okey, makan dalam. Maksud di sini kena faham dulu. Kalau tidak kita cari jawapan yang tak tepat. Okey, makan dalam maksud simpulan bahasa di sini ialah seseorang yang dia nampak pendiam saja tapi sebenarnya banyak berfikir, seorang yang berilmu, makan hati maksud dia memendam rasa lah, mungkin tersinggung, sakit hati dan sebagainya. Makan diri ni maksud dia apa yang kita lakukan kita dapat kesan daripada dapat kesan ataupun akibat daripada perbuatan kita tu. Dan makan lawan ni sesuatu perbuatan yang berpaling tadah dan sebagainya. Baik, kita gariskan seperti biasa, kita gariskan strategi pertahanan yang tidak menjadi. Ini kata kunci yang tepat di sini. Okey, jawapan bagi contoh soalan ini ialah strategi pertahanan yang tidak menjadi, akhirnya makan diri kerana pihak lawan berjaya menjaringkan beberapa gol. Okey, baik, kita dah berada pada akhir rancangan kita. Tadi cikgu dah bagi tugasan uji minda. Senaraikan 5 sahaja, simpulan bahasa yang bermula dengan perkataan makan. Cikgu dah senaraikan beberapa, lebih daripada 5. Mungkin yang dah kita pelajari ataupun pengetahuan sedia ada. Okey, makan angin, makan hati, makan suap, makan dalam, makan suap, makan diri, makan lawan, makan besar, makan budi, makan bunga dan makan sumpah. Cikgu rasa cikgu tak perlu terangkan satu persatu. Nanti murid-murid boleh membuat tugasan dan mencari maksud berdasarkan simpulan bahasa yang cikgu berikan. Dan juga untuk yang tugasan yang kedua, simpulan bahasa yang bermula dengan perkataan anak. Jadi kita lihat banyak simpulan bahasa yang berkaitan dengan anak. Contoh pertama, anak emas lah, anak yang menjadi kesayangan, anak angkat, anak gahara. Mungkin anak-anak jarang dengar simpulan bahasa ni. Anak gahara ni bermaksud anak dari keturunan raja lah, anak air ni contohnya tali air lah, anak Adam, seorang yang
umat manusia lah, anak Adam, anak bapa, anak baju, anak buah, anak bukit dan juga anak haram. Ini maksud dia beberapa contoh simpulan bahasa mungkin dekat rumah anak-anak boleh kategorikan lagi ataupun kelompokkan mengikut apa yang telah kita pelajari sebelum ni. Okey, sekian dahulu daripada cikgu. Cikgu berharap anak-anak dapat sesuatu yang bermanfaat daripada apa yang telah cikgu sampaikan sebentar tadi. Ya. Sebelum tu cikgu ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan yang mubarak ni. InsyaAllah kita akan berpuasa pada esok dan stay at home. Terima kasih frontliner. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.